Kemudian yang keempat, pada takrif berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah pemilik kepada sifat amanah. Yang mana amanah ini berada di bawah telapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak jadi orang yang amanah, asal daripada kalimah iman, iaitu orang yang percaya. Selama mana dia menjaga kepercayaan dia, nak duduk dalam nilai amanah itu, maka tidak ada orang lain yang boleh untuk dijadikan sebagai modul contoh melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cerita dalam bab nak jaga amanah, kita cerita berkenaan bab nak menjalankan amanah, kita jadi orang yang nak memberikan amanah, maka kita kena tengok jalur dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memberikan indikator, penanda aras kepada kita, ini adalah orang yang amanah. Macam mana kata amanahnya Nabi? Nabi dikenal sebagai orang yang paling amanah di tengah-tengah kebobrokan masyarakat jahiliah Quraisy. Walaupun mereka adalah orang yang menentang Nabi, orang yang mengasak Nabi, memberikan kecaman, tindakan-tindakan provokasi, intimidasi ke atas Nabi SAW sepanjang Nabi melakukan usaha dakwah 40 tahun sampai umur Nabi 53 tahun, khususnya di Mekah. Walaupun mereka ni menentang perkataan Nabi, maki Nabi gila-gila punya kau, mereka tak panggil Nabi dengan kalimah Muhammad, mereka panggil Nabi SAW dengan kalimah Muzammah. Mereka menggelarkan Nabi sebagai orang gila, dan berkata Nabi SAW adalah ahli sihir. Tapi dalam waktu yang sama, bila ditanya pada setiap muka-muka kelompok-kelompok Quraisy kafir yang menentang Nabi ni, siapakah yang paling amanah di bumi Mekah? Semua setuju, seorang saja, iaitu Nabi SAW. Sebab tu dalam peristiwa hijrah kita sebut itu, Nabi pesan dekat Sayyidina Ali, selepas 3 hari aku keluar daripada kota Mekah, engkau kembalikan barang-barang milik orang-orang Quraisy yang disimpan oleh aku. Bayang mereka tibai Nabi, mereka kecam Nabi, mereka maki Nabi, mereka carut macam-macam dekat Nabi. Tapi dalam bab harta benda mereka, harta-harta yang bernilai yang mereka punya, uqiyah, ikatan wang emas, ikatan perak, barang-barang kemas permata, nak bagi siapa simpan? Nabi. Tanya dekat mereka, pasal apa tak bagi dekat Abu Jahal, pasal apa tak bagi dekat Abu Lahab, pasal apa tak bagi dekat pemuka-pemuka Quraisy yang lain untuk jaga. Bahasa mudahnya, hanya penyamun kenai penyamun. Dia pun tahu kalau bagi buat ni, awal nanti dia pun lipat rapat, ruyuk lagu tu kan. Ni boleh bayang tuan, mai jumpa Nabi ni, bagi barang dekat Nabi, tolong jaga wahai Muhammad. Nabi pun jaga. Nanti lepas mai ambil, Nabi akan pergi balik. Lepas bagi ya, keluar dari rumah Nabi maki terus. Faham tak? Dia punya, kita nak bayang tak faham kau. Kalau ikut zaman lah, jenis bagi, percaya dekat Nabi, Nabi simpan barang, habis Nabi pegang barang mereka tu, lepas keluar maki Nabi, susun strategi nak bunuh Nabi. Padahal mereka tahu Nabi tu duk pegang harta mereka. Dia agak, bukan kata lawak, tapi mangkang nak abang kata benda tu. Sebab tu bila disebutkan tentang nilai amanah, ya, Nabi pemegang perkataan Al-Amin daripada sebelum kenabian sampailah Nabi kembali ke Mekah, sampai tu. Dan tak ada orang lain memiliki nama Al-Amin, melainkan ada dalam satu riwayat, iaitu menantu Nabi, menantu Nabi yang merupakan suami kepada Sayyidah Zainab, Sayyidatina Zainab binti Rasulullah. Dia juga mendapat nama gelar sebagai Al-Amin. Tapi zaman Nabi duduk di Mekah, dia tak Islam. Zainab Islam, tapi dia tak Islam. Nabi duduk di Madinah, dia tak Islam. Yang suami Zainab, menantu Nabi ni. Kemudian perang Badar dia mai melibatkan diri dalam perang Badar, dan dia berperang dengan Nabi pun face to face. Dan kemudian menjadi tawanan. Menantu Nabi ditawan oleh Nabi SAW. Bila dah ditawan, kemudian Zainab yang berada di Mekah cuba menebus suami dia dengan satu benda, satu harta. Dan bila mana harta tersebut, barang emas tersebut diberikan kepada Nabi, emosi ya Nabi, sebab barang yang diberikan oleh Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, dalam riwayat disebutkan kalung milik Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu an, yang mana Sayyidatina Khadijah ni hadiah dekat Zainab masa kahwin dengan Al-Amin tu. Jadi bila Nabi pegang tu, Nabi luluh hati Nabi, sebab
nampak dekat situ Sayyidatina Khadijah. Maka Nabi kata dekat sahabat, terpulang pada hampa lah, sama ada nak lepaskan tawanan ataupun tidak. Kalau kata hampa tak lepaskan tawanan, iaitu menantu Nabi ni, tak lepas pun tak apa. Kalau hampa lepas pun tak apa. Kemudian para sahabat bila tengok muka Nabi, maka mereka kata, kami tahu apa yang Nabi nak, iaitulah Nabi nak supaya dilepaskan, dan barang kalung tu Nabi bagi dekat menantu dia dengan syarat, hang balik ke Mekah, hang punya tawaran, hang punya tebusan itu adalah ditebus dengan kehadiran Zainab. Hang balik ke Mekah, tapi Zainab kena mai ke Madinah, yang tu baru boleh tebus. Maka yang disebabkan menantu Nabi juga Al-Amin pada waktu itu, maka dia pun balik, dia pun persiapkan isterinya untuk dihantar ke Madinah, dan dia tetap kekal berada di Mekah. Bila dia memeluk Islam, lepas daripada kewafatan Nabi SAW, baru dia masuk Islam. Kalau ikut dalam riwayat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya dia syahid dalam medan perang menantu Nabi tu. Sebab itu bila disebutkan tentang nilai amanah ni tuan-tuan, baginda Nabi adalah mercu tanda, satu monumen yang paling besar, satu benchmark untuk kita jadikan sebagai pemegang taruh pada setiap nilai-nilai amanah dalam dunia. Tak ada orang yang paling beramanah melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.